Ya, Assalamualaikum dan selamat petang semua follower Minggu Wanita. Okey, bersama saya Wani Mehat. Okey, hari ini bertemu lagi kita dalam meja syariah episod kedua. Okey, tajuk kita kali ini ialah hadanah, bolehkah ibu hilang hak penjagaan anak? Okey, so bila berlaku perceraian antara suami isteri, selain daripada pembahagian harta, anak-anak juga jadi isulah perebutan di antara suami dan juga isteri. So terpaksalah kita turun naik mahkamah kedua suami isteri untuk selesaikan masalah yang rumit ini. Okey, pihak isteri tentulah kita ni sebagai mak mesti kita rasa risau, gusar kau boleh nak anak tu duduk dengan kita lah lepas bercerai. Tapi memang rata-rata kes kita tengok bahawa bila berlakunya perceraian, mak tu dapat hak yang lebih untuk jaga anak. Tapi ada juga segelintir kes yang membuatkan kelayakan kepada mak tu hilang. So kita nak kupas isu ni hari ini. Okey, tanpa membuang masa, saya kenalkan panel jemputan kami hari ini iaitu Puan Rabiatul Adawiyah Ramli yang merupakan pengamal undang-undang dari Rabiatul Adawiyah Associate. Okey, selamat datang Puan. Ya, terima kasih. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sihat, Sihat Alhamdulillah. Terima kasih sudi luangkan masa petang ni. InsyaAllah. Terima kasih dan sama juga sudi dijemput. Okey, terima kasih. Okey, tanpa kita buang masa lah, kita teruskan perbincangan kita hari ini dengan soalan yang pertama. Okey Puan, apakah sebenarnya hukum dan pengertian hadanah itu? Okey, baik. Pertama-tama kalinya saya ingin ucapkan terima kasih lah, terima kasih kepada Puan Nur Syazwani Mehat sebagai host bagi program Meja Syariah episod kedua. Saya difahamkan episod kedua. Dan program ini dapat membuka minda lah sikit sebanyak ini ya. Okey, jadi saya mulakan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey, mangga. Okey, saya nak mengupas sedikit apa yang berkenaan dengan hukum dan pengertian hadanah tu lah. Okey. Dari segi, kalau kita tengok dari segi aspek hadanah itu, daripada perkataan al-hadanah. Okey. Yang mana diambil daripada perkataan al-hidni. Ha, dot, nun. Yang bermaksud rusuk, dada atau sisi badan. Yang mana hadanah ini digunakan dalam urusan pengasuhan anak. Okey. Bila mana kita sebut berkenaan dengan pengasuhan anak, jadi dasarnya adalah meletakkan anak tu diasuh di atas pangkuan atau di sisi badan seseorang itu. Okey, jadi dalam keerti kata yang lain, pengasuhan ni membawa erti memelihara, merawat, menjaga, menyusui anak kecil sehingga dia sehingga dia berada di satu peringkat yang mampu untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Istilah memayis lah. Istilah memayis lah. Jadi kalau dari segi konteks kita tengok pada hukum pula hukum tadi. Bila mana kita faham apa maksud hadanah yang kita terangkan tadi, jadi hadanah ni termasuk dalam kategori hifdzun nafs, iaitu menjaga jiwa, yang mana Allah sendiri telah mewajibkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan jiwa anak ni wajib untuk dijaga agar terhindar daripada kemudaratan dan kebinasaan. Jadi hukum ini bersifat pasti. Sebab apa? Kerana apabila ada satu pengabaian terhadap penjagaan anak ni, dia akan lebih menjurus kepada mudarat dan bahaya. Jadi hadanah merupakan kewajipan dalam masa yang sama terkait dengan hak penjagaan semualah.
Itu dari segi hukum lah Puan ya? Segi hukum, betul. Okey. So di bawah undang-undang Islam ni sebenarnya siapa yang lebih layak untuk menjaga anak-anak selepas berlakunya perceraian antara suami dan isteri? Okey, baik. Kita umumnya kita tahu dalam masa tempoh perkahwinan sekalipun rata-ratanya ibu yang lebih mengasuh dan menjaga anak ni. Bukan kita kata si ayah lepas tangan, tidak. Tapi lebih rapatnya. Pertama, fakta yang kita tak boleh nafikan adalah anak ini berada di dalam rahim siapa. Okey, jadi sudah pastilah juga apabila berlaku sesuatu perceraian, anak ini mengikut undang-undang Islam yang selayaknya adalah si ibu. Okey, sebab undang-undang Islam sendiri dah mengesyorkan ataupun dah diperuntukkan dalam undang-undang. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak adalah ibu. Dari segala orang lah. Tapi boleh jadi diubarkan, boleh jadi dilucutkan dalam aspek yang lain-lain lah. Mungkin kita akan jelaskan nanti kan. Okey, sebelum menentukan hak penjagaan anak tu Puan, apakah kriteria atau kelayakan yang diambil kira oleh mahkamah bagi membolehkan seseorang itu dapat hak jagaan anak lah? Okey, pertamanya bila kita dah nak letakkan seseorang anak, mesti kita nak tengok dulu siapa orang yang nak jaga ni. Jadi menurut undang-undang keluarga Islam, yang pertama yang paling penting adalah seorang itu mestilah beragama Islam. Ini melibatkan orang yang beragama Islam, jadi penjaga mestilah beragama Islam. Yang kedua, seseorang itu mestilah baligh dan sempurna akal. Kalau tak baligh, macam mana pula jaga anak? Kalau tak sempurna akal, macam mana pula jaga anak? Betul. Yang seterusnya, umur yang menjaga ni mestilah melayakkan dia ni tadi diberikan hak menjaga dan hak untuk mendidik, hak untuk mengasuh. Okey, contoh kenapa saya kata umur. Kalau umur anak ni sendiri umur dia 12 tahun, tiba-tiba yang nak diberi jaga berumur 10 tahun. Sebab sekarang ni ada kan atuk umur muda daripada anak buah. Betul. Kan sekarang ada kan. Jadi tak bolehlah. Jadi sebab tu umur memainkan aspek penting dalam kriteria tu. Okey, yang keempat, akhlak dia. Akhlak dia mestilah berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Yang mana seseorang yang terkenal dengan kefasikan seperti penzina, pencuri, minum arak, berjudi memang tak boleh lah. Tak harus mengendalikan harga anak-anak. Okay? Yang seterusnya, yang terakhir, dia tinggal di tempat kanak-kanak tu mungkin menghadapi akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Yang mana tak mungkin menghadapi akibat buruk. Tempat untuk kediaman anak-anak yang tadi mestilah terhindar, jauh daripada bahayalah. Ya, betul. Okey, itu yang terakhir lah. Okey, yang umum semua kita tahu bahawa macam ibu ni macam berhak dalam soal penjagaan anak. So sebenarnya apakah punca ataupun boleh ke seseorang ibu tu hilang hak penjagaan anak-anak Puan? Okey, boleh jadi. Okay. Umumnya memang semua tahu pada ibu satu benda tu boleh dipatahkan. Ada juga ibu yang boleh hilang kelayakan dia. Apa benda? Okey. Pertama, kalau ibu itu tadi yang dah bercerai dengan jadi berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu dan lelaki tersebut bukan muhrim dengan kanak-kanak itu. Okey. Yang kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Yang ketiga, jika perempuan itu menukar pemuhsatinannya dengan tujuan mencegah bapa kanak-kanak itu daripada berjumpa ataupun memberi pengawasan kepada anak itu. Yang keempat, murtad. Yang kelima, cuai ataupun menganiaya kanak-kanak itu. Tapi Puan, biasa orang awam ni dia takut dekat klausa yang pertama tadi yang saya kata. Jika perempuan itu berkahwin. Betul. Sebab dia jadi isu tak Puan? Dia jadi isu. Selalunya kita akan tengok dan rata-rata si bapa akan gunakan klausa akan guna klausa itu yang mana bila mana bekas isteri tadi berkahwin lain sedangkan anak-anak berada di bawah jagaan dia akan filekan something benda yang boleh melucutkan hak
si ibu tu tadi dengan mengguna pakai ibu ni tadi telah berkahwin lain dengan seorang yang tak ada sekalian dengan kanak-kanak tu. Okey, section itu ada. Tetapi ada juga penggunaan section lain yang mana ibu bukannya automatik bertukar atau hilang kelayakan tu, bukan. Sebabnya ada section yang menyokong yang mana tak boleh ataupun maksud dia lebih kurang elakkanlah daripada bertukar-tukar jagaan demi kebajikan anak itu sendiri walaupun berkahwin. Sebab Islam ini syumul kan, dia tidak galib. Okay. So kita menjawablah persoalan daripada pembaca kita yang daripada Puan Nur Amalina. Dia memang ada tanyakan soalan, sekiranya seorang ibu kahwin lain, adakah terbatal hak jagaan anak? So benda ni boleh tak terbatal Puan? Kalau secara betul. Sebabnya Islam ni adalah agama yang syumul dan indah. Sebab mana mungkin Islam meletakkan satu beban pada penganut dia kalau penganut dia memilih untuk bahagia. Okey, jadi sebabnya selagi mana anak-anak tersebut dijaga dengan baik oleh si ibu ni, segala kebajikan terjaga dan suami kepada si ibu tadi tu juga mengizinkan, maka dia menjaga anak lah. Lagi mana lebih baiklah anak tu berada di bawah jagaan si ibu, bergantung kepada keadaan kes. Jadi persoalannya sekarang, jawapannya sekarang, boleh jadi terbatal, boleh jadi tidak. Walau apapun ianya tidak sesekali menghalang si ibu untuk terus menjaga anak-anak tu. Lagi tak ada perintah lain lah yang membatalkan. Okey. So setelah mahkamah memberi hak jagaan kepada salah seorang, sama ada ibu atau ayah, adakah perintah ni boleh diubah Puan? Dalam satu jangka masa boleh pergi kepada ayah atau satu masa lagi kepada mak? Bagaimana caranya? Boleh. Sebagai contoh, pada asalnya perintah diperolehi daripada kepada ibu. Ibu yang menjadi hadinah kepada anak-anak itu. Okey. Benda sekiranya berlaku perubahan matan. Contoh perubahan matan ini dari segi umur anak, contoh dah cukup dari segi undang-undang, boleh jadi apabila ada permohonan untuk ubah perintah, anak ini boleh jadi pindah hak jagaan itu kepada si ayah pula. Atau boleh jadi juga apabila dah pindah kepada si ayah, pindah balik kepada si mak. Mungkin pergi balik lah maksudnya. Boleh, selagi mana ada pelanggaran perintah ataupun perubahan matan, maknanya boleh diubah. Dan perkara ni perlu dibicarakan di mahkamah ke ataupun dapatkan perintah daripada mahkamah? Betul. Bidang kuasa mahkamah syariah adalah di Mahkamah Tinggi Syariah untuk urusan hak jagaan anak ni. Sama ada hak jagaan anak kekal ataupun permohonan ubah perintah. Itulah. Jadi permohonan ubah perintah ni mesti dibuat di contoh perintah ibu dapat di Selangor contoh. Okay. Si ayah tiba-tiba dapati ibu ini berkahwin lain dengan seorang penagih dadah contoh. Okay. Si ayah ni tadi boleh mohon ubah perintah tapi dengan syarat mesti di Mahkamah Selangor itu juga. Yang sama, maksudnya mahkamah yang sama. Mahkamah yang mengeluarkan perintah itu di situ sahaja yang boleh diubah perintah. Ubahlah perintah, mohon ubah perintah, bicara semula apa semua. Kalau si ibu ni pula dah bercerai pula dengan penagih dadah ataupun penagih dadah tu dah bertaubat dengan suha ke apa-apa, boleh pula ubah perintah balik. Boleh balik sebab mahkamah dia tidak mengambil kira siapa penjaga dia. Air mata darah sekalipun penjaga dia buatlah, mahkamah tak pandang. Mahkamah tengok pada anak ni macam mana. Dia nak anak satu anak ni selesa pada siapa. Dia tengok pada anak, kebajikan anak. Kebajikan anak lah maksudnya. Kebajikan anak semata-mata. Okey Puan, ada pula macam sekiranya suami ni meletakkan syarat jika isteri nak diceraikan. Masa dia bergaduh lah, lepas tu nak bercerai, lepas tu suami letak syarat kalau nak bercerai, bagi hak jagaan kepada anak-anak. So buat ketika tu memang isteri terpaksa akul lah, mungkin dia didera, terenaya kan waktu ketika tu. So bila lepas bercerai ni mestilah kita sebagai mak nak juga hak jagaan anak. So kita boleh tuntut tak benda tu? Ataupun bila dah berlakunya perjanjian dengan suami tu, kita tak berhak menuntut lagi hak jagaan anak-anak. Okey. Dalam keadaan tersepit waktu itu, saya suka cadangkan. Saya ada juga menulis berkenaan ini. Saya suka cadangkan kalau nak cerai je. Jangan libatkan benda-benda lain.
Okay? Sebab apa? Jawapan kepada soalan tadi tu pendek saja. Boleh, tapi sebelum tu wanita yang dah berkahwin ni kalau diuji dengan masalah rumah tangga, kena bijak. Bijak kawal emosi dan bijak dalam mengambil langkah atau keputusan bagi diri dia sendiri. Sebab apa? Kalau nak lepaskan diri dari belenggu tu, lepaskan diri tu dia dulu. Jangan kaitkan anak, sebab urusan anak ada satu part atau bahagian yang lain, yang mana undang-undang dah tetapkan yang lain dah. Jadi jangan terburu-buru dengan emosi sendiri sampai sanggup nak buat taklid ke, janji ke. Kalau cuba bayangkan kalau anak tu faham ibu ni tadi mempergunakan diri dia, agak-agak apa perasaan anak masa tu. Jadi sebab tu saya emosi lah maksudnya Puan. Anak-anak tu akan sedih. Ibu nak cerai tapi anak pakai. Okey, sebab tu saya kata kalau nak cerai je. Sebab ada cerai ni ada 5 jenis cerai. Nak 5 jenis cara pembuaran perkahwinan. Hakam, taklid, tebus talak, li'an, ikut kesesuaian kes masing-masing. Jadi jangan gunakan anak. Sebab apa? Undang-undang. Ya, undang-undang ni Puan ada. Jika benar isteri ni teraniaya, pasti akan terkena. Sama ada cepat atau lambat je. Sebab kerana jelas talak bukan hak suami seorang sahaja. Bersama-sama wanita ada hak talaknya juga, tetapi melalui wakil talaknya. Siapa? Mahkamah. Jadi jangan dikaitkan. Nak cerai, cerai. Kalau suami kata aku boleh cerai dengan kau dengan syarat anak bagi dekat aku, tinggal dengan aku tinggal dengan aku. Okey, kita jadi bijak lah. Kita kena cakap cerai mahkamah bidang kuasa, mahkamah rendah, jagaan mahkamah tinggi. Bagi nampak lah bijak Kau tak nak cerai pun, kau tak nak ceraikan aku pun tak apa, mahkamah ada cara lain. Mahkamah ada, cakap lembut macam tu lah kan. Tapi jangan sekali libatkan anak. So Puan, kita macam hadanah ni dia ada tempoh tak? Maksud ataupun selagi tidak tak melanggar perintah tu, tempoh hadanah tu berpihak kepada tak kisahlah kepada ibu atau ayah, ataupun dia ada tempoh tertentu dalam hak penjagaan anak. Ada. Kalau kita rujuk balik pada enakmen undang-undang itu sendiri, tempoh hadanah ni boleh tamat. Okey, boleh tamat bila mana kanak-kanak yang dah memayis ni, iaitu kalau lelaki 7 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Okey. Bila dah tamat je hak hadanah ni tadi, jagaan adalah turun kepada bapa. Dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur iaitu memayis, maka kanak-kanak itu berhak memilih untuk tinggal sama ada ibu atau bapaknya, melainkan jika mahkamah syariah perintahkan selainnya. Okey, kenapa saya kata macam tu? Ini bukan saya kata tapi enakmen kata, tetapi saya ada nak huraikan sedikit berkenaan dengan jagaan adalah turun kepada bapa. Dia tidak automatik turun kepada bapa. Oh, dia walaupun selepas tempoh. Betul, dia tidak automatik. Okay. Dia mestilah kena ada permohonan daripada bapa itu sendiri. Walaupun ada permohonan daripada bapa, tidak juga boleh turun secara automatik kerana mahkamah akan mengimbangi dengan hak memilih daripada anak tu tadi. Okey, tapi bila dah memilih ni macam syok je bunyi kan. Nak duduk dengan siapa kan. Tapi kalau nak tengokkan anak ni, kalau kita bagi apa-apa, contohlah contoh kalau duduk dengan ayah rata-rata suka sebab apa, tak ada bebelan. Betul, minta apa dapat lah. Minta apa dapat, tak ada bebelan. Lepas tu boleh tengok gadget 24 jam, tak payah nak apa, tak ada limit. Tak ada limit. Lagi satu, rata-rata kes kebanyakannya hak melawat ini diberi pada ayah waktu minggu, hari minggu, Sabtu dan Ahad, yang mana Sabtu Ahad tak bekerja dan tak sekolah, jadi anak-anak memang enjoy dan dah pasti dia akan memilih untuk duduk dengan ayah. Sebab Isnin Jumaat pack jadual, ibu bekerja, anak sekolah, pack jadual. Jadi memang menyinga je lah. Okay? Benda yang menyinga tu mahkamah kena siasat. Kenapa anak ni pilih untuk duduk dengan ibu, kenapa pilih duduk dengan ayah? Adakah kalau duduk dengan ibu, ayah tiri nanti akan bagi dia samping-samping benda yang boleh buat dia reka? Atau adakah kalau dia pilih ayah kandung akan bagi samping benda imbuhan
yang boleh mengakibatkan anak melalaikan anaknya tadi. Jadi mahkamah lah. Mahkamah itu dia ambil kira ya Puan? Sangat. Okey. Jadi kat sini mahkamah akan ambil pendekatan siasat dulu. Jadi kalau ada peguam, maka peguamlah yang akan kemukakan semua tu nanti. Tapi kalau bertindak sendiri, saya cadangkan study lah dulu. Study sikit, jangan main cerah diri bulan-bulan. Okey. Bak kata pepatah akan disiasat lah. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan, sediakan senjata sebelum perang, sediakan ilmu sebelum berhijrah. Maksudnya bukan sewenang-wenangnya lah. Bukan. Sebab anak ni kalau kita tanya nak duduk dengan siapa, duduk dengan ayah. Jadi kenapa nak duduk dengan ayah? Ayah tak suruh solat. Ayah tak marah. Ayah, bukan kita kata ayah ni tidak bagus. Tetapi caknanya dia kepada anak kecil yang tadi sedikit kurang. Berbeza dengan yang anak yang duduk di dalam rahim si ibu ni tadi. Dan tidak juga saya katakan si ibu ni baik keseluruhannya, tidak. Tapi apa pun mahkamah akan siasat dulu. Tentukan dululah. Mahkamah yang akan tentukan. Okey Puan. Okey, soalan seterusnya. Okey, setengah bapa ni dia tidak lepas bercerai, dia tak berpeluang untuk dapat hak lawatan bila hak jagaan tu jatuh pada isteri. Katanya culaslah dalam soal membayar nafkah. Adakah isu nafkah dengan hak melawat ni berkaitan? Ataupun bolehkah si bapa ni dapatkan perintah daripada mahkamah untuk menuntut haknya? Okey. Mestilah tak berkaitan langsung. Sebab utamanya kan sebenarnya. Memang tak berkaitan langsung. Sebab utamanya bidang kuasa mahkamah pun dah lain. Okey. Nafkah anak bidang kuasa mahkamah rendah. Mahkamah rendah syariah. Urusan jagaan ke, lawatan ke, apa-apa yang berurusan dengan anak, jagaan anak tu bidang kuasa mahkamah tinggi syariah. Okay? Jadi saya cadangkan, pertama, si ibu ni kena selesaikan dulu hal nafkah anak sampailah dapat perintah di mahkamah rendah. Kedua, selesaikan juga urusan hak jagaan anak sampai dapat perintah di mahkamah tinggi. Jadi nak dapatkan perintah-perintah ni semua, tak semestinya nak kena seng-seng dengan baju, nak sediakan peluru, nak gaduh-gaduh. Tak perlu pun sebenarnya kalau masing-masing tahu berkenaan dengan kebajikan anak ni. Jadi kita sampai part berbincangan ni kena ada satu hati demi anak, bukannya satu hati sebab ego. Big no. Okay? Masing-masing nak menang kan? Ya, jadi bila dah perintah-perintah yang dapat, jadi bolehlah ambil tindakan pada mana-mana pihak yang ingkar. Contoh, kalau dah dapat perintah si bapa tak bayar nafkah atau culas, jadi si ibu ni tadi boleh filekan notis tunjuk sebab kenapa bapa ni tak bayar nafkah, atau boleh tunjuk nafkah tu. Jadi yang terbaik buat dua-dua. Maknanya perintah, bila ada perintah boleh ke tengahkan sebab undang-undang ada kan. Sama juga kalau si ibu tadi halang atau tak benarkan si ayah ni jumpa atau rawat anak ni, macam yang tertulis dalam perintah hak jagaan anak. Okey, si ayah ni pun boleh diadili dalam undang-undang yang sama, yang mana boleh juga filekan notis tunjuk sebab si ibu tadi melanggar perintah. Jadi macam itulah, ada undang-undang ada. Jadi jangan kaitkan tak bagi anak, tak bagi nafkah, tak bagi anak. Tapi kita tak berada di tempat pihak itu. Jadi kita tak tahu macam mana kan. Situasi sebenar dia macam mana dia hadap kan. Betul. Mungkin ada sebab yang lain. Dia tak nak bawa, sebab ada satu kes saya, bukan satu kes lah, berkes-kes yang mana tujuan ibu ni dia tak kisah sangat pun kalau nafkah tu si ayah ni tak bagi. Dia tak bagi anak ni dilawat ataupun ayah ni bawa anak ni keluar sebabnya ayah ni berfoya-foya. Dia bawa pergi jumpa makwa dia yang satu, makwa yang dua, makwanya yang tiga. Jadi dia dah tahu dah kalau jumpa kawan siapa, kawan perempuan. Kau pergi mana, kawan-kawan mana, dekat disco, dekat pub. Jadi benda tu jadi tak bagus untuk pembesaran anak yang tadi. Itu antaranya si ibu ni fikir macam tu kan. Tapi apa pun kena ada perintah dulu. Apa sekali pun kena ada perintah. Tak boleh memandai-mandai lah buat undang-undang sendiri maksudnya. Jangan memandai-mandai. Bila dua-dua tak ada undang-undang, dua-dua tak ada celik ilmu berkenaan yang ini,
Itu yang jadi apa sampai ke tak habis lah. Settle lah masalah tu kan. Anak tu sendiri pula nanti gang Keliru. di mahkamah aduan. Okey, Kena emosi. soalan seterusnya, okey, apakah interim hadanah dan apakah tujuan utama interim hadanah ni diwujudkan? Okey, baik, berkenaan dengan interim pula. Interim ni maksud dia sementara. Pernah dengar tak guru interim? Jadi Guru lebih sementara. kurang. Jadi lebih kurang maksudnya. Jadi sementara lah ni musim COVID kan. Jadi tugas atau tujuan interim ni tadi adalah untuk si anak khususnya. Okay, sementara. Sebab apa? Sebab apa ada perkataan interim? Sebab sementara nak tunggu perintah hadanah kekal atau induk ni diputuskan, biasanya ambil masa yang lama. Okay, jadi sementara tu anak-anak ni siapa yang jaga? Jadi di sinilah tujuan interim ini terpakai. Kiranya dalam kes hadanah ni sebaiknya dipakai 2 kes. Hadanah, induk dan interim. Supaya kebajikan anak ni terjaga sepanjang dia pembesaran anak-anak ni, lebih-lebih lagi kalau prosedur ni belum selesai. Sebab panjang kes. Hadanah, kalau hadanah induk, hadanah induk yang nombor kod kes dia 028, kalau ada pertikaian, sama. Boleh jadi tahun, boleh jadi 2 tahun. Sekalipun 6 bulan sekalipun. 6 bulan tu anak duduk dengan siapa? Kan? Dia mohon untuk. Sebab tu pentingnya saya cadangkan kalau alang-alang nak buat dapatkan perintah tu, buat dia dua-dua perintah. Hadanah, induk, interim. Buat sekali. So ada pembaca ni, dia ada tanya daripada Nur Ilham, bagaimana status dan keadaan anak-anak sekiranya kes penjagaan anak atau hadanah telah difailkan di mahkamah dan sedang dalam maksudnya dia boleh pohon interim hadanah ni lah maksudnya puan. Betul. Jadi sebab status keadaan anak kan ketika file kes sedang berjalan. Kes sedang berjalan. Anak-anak ni dia perlu hidup seperti mana kita. Meskipun akan ada sedikit perubahan dari segi masa, kasih sayang. Sebab apa? Sebab ibu ayah dia dah tak tinggal selubung. Okay? Walau apa pun sebagai ibu bapa yang waras, bijak, mesti kena seimbangkanlah semula semua benda ni agar tak menjejaskan mental dan emosi anak-anak ni. Sebab apa? Anak-anak ni pun mainkan peranan. Ada anak yang bijak, lebih faham. Sebenarnya ada anak yang lebih bijak, yang lebih faham daripada ibu bapa dia. Jadi mana datangnya sifat ni? Dari orang sekeliling. Siapa? Keluarga, bapa saudara, ibu saudara, atuk, nenek, guru-guru, kawan-kawan, jiran tetangga. Jadi semua kena main peranan dalam pembesaran anak ni. Bagi sokongan lah. Ya, contoh, janganlah kita nak tanya soalan yang tak perlu ditanya. Sebab kita takut nanti soalan ni akan tambahkan duka emosi pada anak ni. Bebanan dekat dia jugalah. Mak tak tahu lagi nak duduk dengan siapa kan. Ya betul. Contoh anak ni duk main sorang-sorang ke apa ke, tanya ibu mana ataupun ayah mana. Nanti nak duduk dengan siapa ke kan. Nak duduk dengan siapa, ada pergi mahkamah tadi buat apa. Sebab saya bila mana part kes hadanah ni dia main emosi. Dia main emosi sebab kita tak bawa urusan ibu apa ni. Kita bawa anak ni. Sebab bila mana kita terpaksa panggil anak kat mahkamah ni, ya Allah. Sedihlah kita sebagai tengok raut wajah anak ni. Saya pernah ada, bukan kes saya, tapi sebelum kes saya dipanggil, saya tengok si anak perempuan ni tadi mencium dahi ayah dia tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Saya jadi menitik air mata. Dia berdiri sambil dukung, peluk, cium dahi ayah dia ni tak lepas. Sebab apa? Perintah dalam umur berapa tu kan? Kecil lagi? Umur saya rasa dalam darjah 5 macam tu. Darjah 5, darjah 6. Dia peluk tak lepas-lepas sebab pergi kepada ibu. Mungkin dia rapat dengan ayah. Betul. Situasi, tapi apa yang saya nak ketengahkan sekarang ni, anak tu lah yang jadi mangsa. Maksudnya jangan pentingkan diri kita lah maksudnya. Dahulukan perasaan. Ya, anak tu jadi mangsa. Tak lepas Puan, tak lepas. Saya sampai ke hari ni saya masih teringat lagi keadaan. Terkenang lagi lah situasi tu. Terkenang lagi peristiwa tu. Okey. Yelah kita pun sebagai mak kan, kita tengok situasi kita naklah berlaku kat anak-anak kita ya. Betul. Sebab tu rata-rata kita tengok kan,
Kenapa ambil masa sangat si isteri nak filekan perceraian? Dia fikir anak. Betul. Padahal boleh je. Anak tu kan Allah ada. Kalau sakit hati tu memang ikut perasaan lah. Kan? Tapi tak apalah, itu masing-masing pendapat, masing-masing pemikiran macam mana kan. Tapi yang betul. penting jangan libatkan anak. Kita tengok apa contoh, antara contoh yang kita nampak sekarang ni. Suka saya sebutkan sedikit lah. Keluarga Norman Hakim contohnya. Kan, Norman Hakim. Hidup macam biasa kan. Hidup macam biasa. Nampak macam susah. Mungkin diorang ada sejarah diorang sendiri. Macam mana nak jadi ikhlas seperti mana sekarang. Jadi semangat itu yang kita nak ambil. Demi anak-anak dia orang terpaksa berubah lah maksudnya kan. Atuk, nenek, bak saudara, mak saudara semua kena. Jangan masuk campur lah kalau benda yang tak baik-baik. Maksudnya itu antara keluarga yang contoh yang baik untuk semua lah maksudnya kan. Okey puan, soalan terakhir jugalah. Okey, soal sekiranya seorang wanita mu'alaf atau saudara baru ni dia telah dianiaya suami dia. Dia nak bercerai tapi dia risau takut tak dapat hak jagaan ke atas anak-anak sebab dia seorang mu'alaf. Adakah wanita mu'alaf ni mendapat juga hak jagaan seperti kita? Boleh. Boleh sebab dia once dia dah mu'alaf, once dia dah convert. Betul. Once dia dah convert, maka seluruh hukum ataupun undang-undang Islam ni memang terpakai pada diri dia. Selagi mana tiada perintah lain yang menghilangkannya. Contoh, saya ada kes yang mana melibatkan mu'alaf. Okey. Mu'alaf ini wanita lah, wanita mu'alaf. Tetapi hak jagaan tak dapat dekat dia. Kerana apa? Si bapa berjaya membuktikan yang kehidupan si ibu yang mu'alaf ni tadi sedang kembali kepada tabiat agama yang lama. Dia. Jadi dah ada bukti dia pergi restoran Cina. Dia nak makan something. Bukti dia bawa anak-anak tu pergi restoran Cina. Jadi kat situ kena aware lah. Apa pun boleh jadi selagi mana tak ada perintah lain menghilangkannya. Selagi itu wanita mu'alaf tadi tu boleh. Kalau menepati syarat-syaratnya itu dia boleh dapatkan hak jagaan anak-anak lah maksudnya. Okey puan, kita ada soalan daripada follower Minggu Wanita yang tadi kita dah jawab 2, ni lagi 1. Okey, dikatakan isteri yang nusyus tidak menjejaskan haknya untuk mendapatkan hak jagaan anak-anak. Benarkah? Dari Syazri Abdul Kadir. Ulang balik soalan tadi puan. Dikatakan isteri yang nusyus tidak menjejaskan haknya untuk mendapatkan hak jagaan anak-anak. Benarkah? Betul, benar. Okay, jawapan saya adalah benar. Okay, tidak akan menjejaskan kerana perkara nusyus ni adalah isu yang dibangkitkan dalam kes sabitan nusyus di Mahkamah Rendah Syariah. Manakala yang berkenaan hadanah ni pula di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Tapi walau bagaimanapun, ianya boleh dijadikan sikit alasan untuk menunjukkan kredibiliti si ibu ni tadi. Sekiranya sabitan nusyus ni tadi disabitkan oleh sebab si ibu ni berkelakuan tak baik yang mana boleh memberi sedikit sebanyak kesan pada hadinah kemudian hari. Contoh, ibu ni tadi nusyus sebab ada hubungan dengan lelaki lain. Okey, jadi mana mungkin seorang ibu itu nak mengajar ataupun boleh mengajar anak dia mengenal Tuhan jika dirinya sendiri pun terabai, terpesong seolah-olah tiada Tuhan. Okay, jadi saya merujuk dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud pilihlah perempuan yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. So pilih betul-betul lah sebelumnya kan. Okey puan, kami ada soalan permintaan ni. Kami di Adaptive sedang mengadakan kempen jihad perangi rasuah. So mungkin puan boleh kongsikan pandangan bagaimana kita sebagai mak ayah yang bertanggungjawab menjaga dan mendidik anak-anak sejak dari kecil untuk terapkanlah perasaan benci atau berdosa bila atau bersalah bila kita ambil rasuah ni. Ini soalan selingan lah orang kata. Selingan berkenaan dengan kempen ni puan. Okey, bila kita sebut tentang rasuah, rasuah ni kita dah tahu dah, pengharaman rasuah ni jelas memang dah ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey,
larangan rasuah dalam Al-Quran tu memang dah ada. Okay? Jadi bila kita dah tahu satu rasuah ini adalah haram, jadi takkan kita nak berkecimpung dalam sesuatu benda yang haram. Kerana apa? Saya merujuk dalam riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'ala rashi wal murtashi, yang mana laknat Allah kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Jadi dekat sini macam mana kita nak terapkan larangan ataupun tak baiknya rasuah ni kepada anak-anak sedari kecil lagi. Okay, sebagai contoh, kita selalu dengar kalau belajar rajin-rajin dapat A, dapat RM20 satu A. Okay. Nampak normal kan? Nampak normal, tetapi anak itu tadi dia akan buat benda yang baik tu tadi sebab ada imbuhan. Betul. Okey. Jadi apa kata mulai hari ni kita ubah sedikit imbuhan tu tadi kepada kalau tak belajar rajin-rajin, mama lah contoh, tak belajar rajin-rajin, tak dapat A ke apa, mama akan pergi buat aduan, bagi tahu guru besar, stay je dekat darjah tu. Biar kawan-kawan lain naik. Biar kawan-kawan lain naik tingkatan 1. Kamu duduk dalam darjah 6 tu. Jangan naik-naik. Tak payah naik-naik. Jadi kat situ dia akan faham hukuman yang mana hukuman tadi membaikkan diri dia. Jangan sampai kita nak ajar anak berkelakuan baik dengan beri ganjaran. Imbuhan semua tu kan. Sebab maksud SPRM kalau kita tengok dalam SPRM, penerimaan ataupun suapan ataupun upah yang mana boleh mendorong seseorang individu melakukan sesuatu tu dianggap sebagai rasuah. Jadi kalau kita kata okey, buat ini nanti dapat ini. Itu dah tergolong sedikit dalam rasuah. Jadi kat situ kita kena bagi tahu kat anak, kalau nak something benda-benda ni, kita kenalkan hukuman dululah. Kalau saya contohlah tak basuh 1 pinggan, basuh 5 pinggan. Lagi double lagi. Jadi mana nak? Nak 1 ke nak 5 ya? Nak 5. Jadi macam tu lah. Benda baik ni, benda yang imbuhan-imbuhan ni kita tak payah sebut pun. Kalau dia dah tengok dia dapat basuh pinggan 1 tu, bagilah kita imbuhan, bagilah dia imbuhan. Kita tak payah cakap yang kita sedang ataupun akan bagi dia imbuhan. Jangan biasakan dari kecil ya. Jangan biasakan. Kalau dia nak merengek, nak apa ke jangan biasakan. Tetap. Yang penting peranan ibu bapa ni tadi kena sepakat. Ibu bapa kena sepakat. Sebab apa? Kalau tak sepakat, contohlah, ibu ni tadi kata tak basuh 1 pinggan, kena basuh 5. Tapi tiba ayah kata ayah kenyit mata. Ayah. Diskaun. Ya, nanti ayah buat. So kat situ nanti anak tak kenal erti mana satu arahan yang baik ni. So tak ada sepakat daripada komunikasi ibu dengan ayah tu tak bagus sebenarnya. Dia kena sepakat. Denda. Tak boleh lebih kurang, tak boleh. Itu pandangan puan lah. Okey. Kita berbalik pada isu hadanah kita. So ada kata-kata akhir tak dari puan nak nasihat kepada ibu bapa yang tengah bergelut tentang perebutan anak ni? Kata-kata akhir lah untuk mak ayah. Okey, kata-kata akhir saya berkenaan dengan isu hadanah ni. Okey, dalam banyak isu yang dipertikaikan di mahkamah pada hari ini, saya amat beremosi berkenaan dengan hak jagat anak. Okey, di mana bila saya lihat konteks hak jagat anak ni, memang yang akan dibawa emosi adalah emosi ibu dan emosi ayah. Yang mana selalu terlepas pandang emosi anak. Kita kena tanya dia, anak nak apa? Sayang nak apa? Sebab anak ni kalau boleh dia nak mak ayah dia tak nak orang lain. Dia nak dua-dua. Jadi tapi kalau masih diuji untuk bercerai, jadi kat sini peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ni kena penuh sangat dengan toleransi supaya anak ini tidak terasa kehilangan, terasa terabai, terasa apa. Contoh, kalau diuji dengan pertikaian di mahkamah, kita tengok si ibu ni jagaan dia,
anak ni okey, apa tu semua. Jadi si atuk nenek tak payahlah anak push. Betul. Anak Nak lelaki cuba pula kan. ikut pula ipar dua tak payahlah. Ataupun kalau si ibu ni duduk sibuk sangat, dia nampak anak ni memang asalnya waktu belum bercerai pun anak ni memang rapat dengan ayah dia. Biarlah anak tu dengan ayah dia. Betul. Kalau daripada perkahwinan pun anak tu rapat sangat dengan atuk dia, pergilah dekat atuk dia. Jangan yang jadi isu sekarang, cerai je waktu perkahwinan tak kisah pun. Waktu dalam perkahwinan tak ambil call tidak, tanya khabar tidak, bagi nafkah tidak, itu tidak. Tapi bila dah bercerai, lain pula. Isu video call jadi isu hangat. Saya video call bukan nak video call dengan awak, saya nak video call dengan anak. Emosi. Tapi kau guna phone. Kan. Jadi kat situ tak boleh lah. Kita benda ni yang kita kena ketengahkan ilmu ni tadi, ilmu macam mana nak kontrol anak semasa perkahwinan, macam mana selepas perkahwinan. Lepas bercerai ke apa, anak ni penting, anak ni. Kita tak boleh kalau anak ni tadi boleh kita tanya dan boleh dia jawab, kita menanya sendiri apa yang dia nak. Dia jujur sebenarnya. Dia jujur. Tapi dalam pada dia jujur tu, ibu dengan ayah ni kena main peranan lah. Macam yang kita selitkan tadi, kempen rasuah tadi, janganlah bagi rasuah. Duduk dengan ayah, nanti ayah akan beli handphone, iPhone. Dia pukul banyak pada maknya bagi. Nanti ayah beli basikal. Jangan. Nanti anak akan terbiasa. Tapi apa sekalipun kebenaran tu akan terlerai juga. Terlerai dan terbentang juga. Terbentang juga. Bila dah besar anak tu nanti dah tak ada sendiri. Yang mana perintah pun dah tak terpakai dengan anak tu nanti. Contoh anak tu dah masuk U ke apa, terburai semua. Dia dah, mama tahu tak? Masa ni ayah dia keluar sendiri. Ayah kata mama sikit kan. Ada faham tak? Jadi tak payah. Anak tu kecil dia sekejap je. Kecil tu sekejap je. Perintah tu pun pakai sekejap je. Jadi kena pandai-pandai lah. Jangan beremosi bab ni. Utamakan anak apa-apa pun Utamakan anak. Sebab mahkamah pun akan pilih kebajikan anak, bukan kebajikan ataupun kehendak ibu bapa. Okey. Ya Puan, rasanya itu sajalah perbincangan. Terima kasih banyak Puan. Sama insyaAllah. Moga apa yang saya kongsikan ni, ilmu yang sedikit ini dapat membuka minda dan dapat menambahkan sedikit ilmu kepada bagi info lah pada yang bermasalah yang akan melihat video ni nanti insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih juga kepada Minggu Wanita. Okey, terima kasih Puan. Okey, sekian saja meja syariah buat kali ini. Terima kasih Puan Rabiatul Adawiyah sekali lagi. Diharap perbincangan berkaitan hak jaga anak-anak ni kita terungkailah apa yang kita tak tahu sama ni, semua dah makin jelas. Okey, semoga berjumpa lagi di lain waktu dalam episod seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Okey, kepada semua follower Minggu Wanita, jangan lupa like dan share video ini. Okey, sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.